This video is brought to you by Nanadaime_figure. Nanadaime menawarkan pelbagai jenis action figure untuk dimiliki. Segala-galanya menarik dan terkini. Ada action figure anime One Piece, anime Naruto dan banyak lagi. Kepada korang yang berminat untuk dapatkan action figure ini, korang boleh DM IG Nanadaime_figure. Alright, link IG shop aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright, dalam video kali ini kita nak berspekulasi sikit tentang The Ancient Kingdom yang sehingga ke hari ini masih lagi menjadi misteri. Kat mana tempat dia, apa nama kerajaan tu dan sebagainya. Cuma apa yang kita tahu adalah The Ancient Kingdom merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat suatu ketika dahulu. Namun segala maklumat berkenaan kerajaan tersebut telah dipupuskan. Even nama kerajaan itu sendiri dirahsiakan sampai ke today. The Ancient Kingdom dikatakan merupakan musuh untuk 20 Kingdom yang sekarang ini dikenali sebagai The World Government. Dan The Ancient Kingdom juga telah dimusnahkan 800 tahun dahulu pada penghujung Void Century. Dan dikatakan juga poneglyph diharamkan daripada dipelajari adalah semata-mata disebabkan segala maklumat berkenaan The Ancient Kingdom terpahat pada batu poneglyph tersebut. So nak tahu teori apa yang akan aku sajikan untuk santapan minda korang? Jom tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Koverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Koverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Great Kingdom pertama kali disebut semasa pengeboman Buster Call dilancarkan ke atas tanah O'Hara. Profesor Clover, iaitu orang yang bertanggungjawab mengepalai kajian tentang poneglyph, menerahkan kepada World Government bahawa The Ancient Kingdom memiliki sebuah kuasa yang besar dan ideologi yang tersendiri yang sekiranya diketahui akan menyebabkan satu ancaman yang besar kepada World Government. Sekitar 800 tahun dahulu, klan Kozuki telah menciptakan sebuah batu yang tak dapat dihancurkan, the undestructible, yang bernama poneglyph. The Ancient Kingdom yang menyedari akan kekalahan yang bakal mereka hadapi dan kemungkinan maklumat tentang mereka akan dilupakan, akan dihapuskan, telah mengukir informasi tentang The Ancient Kingdom di atas poneglyph menggunakan satu tulisan khas dan mentebarkan batu-batu tersebut ke seluruh dunia kepada pakatan-pakatan mereka yang boleh dipercayai supaya maklumat tentang The Ancient Kingdom dapat dipelihara sehingga ke generasi mendatang. The World Government kemudiannya mengharamkan sebarang kajian dan pembelajaran dibuat ke atas poneglyph dan menganggap mereka yang coba mengkajinya sebagai penjenayah. Dan pada masa ini hanya poneglyph sahaja yang mengandungi catatan sejarah tentang The Ancient Kingdom. Dan dikatakan nama The Ancient Kingdom itu sahaja cukup untuk memberi sedikit pemahaman tentang what is The Ancient Kingdom is all about. Namun belum sempat Profesor Clover nak buka mulut untuk memberitahu kepada dunia apa nama The Ancient Kingdom itu, dia telah ditembak mati. Alright, ni jelah fakta yang ada tentang The Ancient Kingdom setakat yang aku boleh kongsikan kepada korang lah. Kalau korang lebih teliti, mungkin korang akan dapat korek lebih banyak fakta tentang The Ancient Kingdom. Tapi throughout the series, baik dalam anime maupun dalam manga, kita seolah-olah disuap sedikit demi sedikit clue tentang The Ancient Kingdom ni. Alright, mula-mula sekali adalah berkenaan simbol tentang The Ancient Kingdom. So aku rasa simbol 9 bulatan ni berkemungkinan menjadi sebahagian daripada simbol rasmi The Ancient Kingdom. Sebab simbol ni kita boleh tengok ada pada beberapa tempat. Contohnya pada simbol kerajaan Alabasta.
simbol kerajaan Wano dan simbol kerajaan Shandora. Dan menariknya, simbol ni juga ada pada baju setiap Celestial Dragon. Cuma berbezanya, simbol tu hanya ada 5 sahaja bulatan, 1 bulatan besar dan 4 bulatan kecil yang mengelilingi bulatan besar tersebut. Dan even pada simbol World Government pun sama, cuma berbeza sikit. Simbol World Government ni, diorang ada garisan penghubung. So kat sini pada aku pertama sekali berkemungkinan simbol yang ada pada kerajaan Alabasta, kerajaan Wano, kerajaan Shandora dan Celestial Dragon bermaksud unity atau kesatuan. Cuma apa yang membezakan simbol Celestial Dragon dengan simbol 3 kerajaan yang lain itu adalah untuk Celestial Dragon yang hanya ada 5 sahaja bulatan disebabkan hanya ada 4 sahaja kerajaan berbaki yang beraliansi dengan dorang ataupun maybe leads to something else, manakala kerajaan-kerajaan yang aku sebut tadi masih mengekalkan 8 bulatan kecil yang mengelilingi bulatan besar tu. Dan possibly perbezaan bulatan besar yang ada pada simbol Celestial Dragon dan kerajaan-kerajaan yang lain tadi adalah bulatan besar untuk Celestial Dragon tu adalah mewakili bangsa demon yang mengawal 4 keluarga bangsa manusia. Seperti mana yang kita tahu dalam Celestial Dragon ni ada Don Quixote family, ada Roswart family. Manakala untuk simbol kerajaan-kerajaan tadi, bulatan tengah tu mewakili bangsa manusia dan 8 bulatan yang mengelilingi bulatan besar tu refers to other races. Manakala untuk simbol World Government yang ada garisan penghubung tu menunjukkan bahawa 4 bulatan tu mewakili 4 pihak yang hanya mendengar 1 bulatan tengah tu sahaja, which is dia just take command from that circle. So that will be my first point untuk The Ancient Kingdom ni, which is about the symbols. Kalau korang ada pandangan tambahan, korang boleh komen kat bawah. Okay? Dan pasal bangsa demon yang aku sebut tadi tu, aku akan terangkan kejap lagi. And that will be the crucial point yang paling penting dalam video ni. Alright, point yang kedua adalah berkenaan globe yang ada dalam Library of O'Hara versus dengan simbol yang aku bagitahu tadi. Aku rasa setelah kajian dibuat di atas poneglyph yang mengandungi maklumat berkenaan The Ancient Kingdom, Professor Clover telah discover sesuatu maklumat yang sangat penting, which is dalam dunia One Piece bukan hanya ada 1 planet, bahkan lebih dari 1. Aneh dari onak. Seperti mana yang digambarkan pada globe dalam library itu, atau apa yang terdapat pada globe library O'Hara tu bukannya planet, tapi itu adalah bulan. Bulan yang mengelilingi 1 planet. Dalam dunia One Piece ni somehow bulan menjadi one of the main highlight. Lepas Enel dikalahkan, dia telah berhijrah ke bulan dengan kapal dia yang dipanggil Ark Maxine, yang mana dia menggelarkan nama bulan itu sebagai Verth. Dan ternyata dari cover story Enel tu kita mendapat satu pembuktian yang canon bahawa di bulan juga ada penghuninya yang tersendiri. Dan apa yang pasti, kita tahu satu fakta bahawa di bulan satu ketika dahulu terdapat habitat yang mendiaminya. Contohnya kaum Birka, the winged people of Skypiea, yang sebenarnya originally berasal dari sana. Dan suku kaum dorang kemudiannya telah berhijrah ke Blue Planet setelah sumber di sana kehabisanul lazi. Jap, by the way, aku ada buat satu cover story untuk NL ni. Korang boleh tengok video tu lepas ni. Link dia aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah, okay? Jadi berpandukan cover story NL, kita tahu yang di bulan ada penghuni dia yang tersendiri, dan possibly pada setiap globe yang mengelilingi globe besar seperti mana yang terdapat dalam Library O'Hara tu juga mempunyai penghuni dia yang tersendiri dan possibly mempunyai bangsa yang tersendiri. Sebab dalam dunia One Piece ni kan, kita boleh tengok sangat-sangat kaya dengan bangsa. Ada bangsa giant, bangsa fishman, bangsa kerdil dan even bangsa demon. And by the way, sebelum ni aku ada buat video pasal bangsa. You might wanna check it out after this, okay? Link video tu aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. So, berkemungkinan dulunya dalam dunia One Piece ni bukan hanya ada 1 bulan, tapi lebih dari 1, yang mana di setiap bulan itu memiliki bangsa yang tersendiri, memiliki kepakaran yang tersendiri, memiliki kecerdikan mereka yang tersendiri, habitat yang tersendiri, budaya yang tersendiri dan teknologi atau kemampuan unik diorang yang tersendiri. Contohnya manusia ada teknologi dia, Sky People ada teknologi dia, dan ingat lagi tak? Satu bangsa yang Chopper belajar masa tempoh time skip tu, diorang pun ada teknologi diorang juga. Ada simbol mata diorang tu yang sangat mirip dengan Who's Who kan.
Fishmen pun diorang ada teknologi diorang juga. Three Eye Stripe ada keunikan kemampuan diorang yang tersendiri, which is kemampuan untuk mendengar the voice of all things. Minx boleh hasilkan tenaga elektrik tanpa devil fruit, dan possibly dalam dunia One Piece ni juga ada satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa demon yang juga mempunyai sub-race diorang yang tersendiri, seperti mana bangsa-bangsa yang lain. Macam manusia ada sub-race Three Eye Stripe, Long Hand Tribes, Long Leg Tribes, Long Neck Tribes. Fishmen ada sub-race macam merman, mermaids. Sky people pun ada sub-race diorang tersendiri macam Shandia, Birka, Skypians. Bangsa kerdil pun ada sub-race diorang juga macam Tontata, Kinokobito. So, bangsa demon ni juga berkemungkinan ada sub-race macam bangsa king yang dikatakan hanya tinggal seekor je dalam bangsa dia. Possibly Hannibal juga dari sub-race bangsa demon yang mampu menghasilkan api. Oh, by the way, perasan tak seorang kru dalam Lanun Kid nama dia Hit juga boleh hasilkan api? Mungkin diorang ni dari bangsa demon. Dan pasal sub-race bangsa manusia tadi, berkemungkinan ada satu lagi sub-race yang dikenali sebagai long head race. Pasal kita ada long hand, ada long leg, ada long neck, tak mustahil kita ada long head race kan. Dan diorang ni sangat-sangat pakar dalam scientific eksperimen. Mungkin korang nak tergelak pasal apa yang aku sampaikan ni, tapi aku ada pembuktiannya. Dalam cover story NL kita boleh tengok NL telah berjaya menumpaskan Space Pirates, yang mana lambang lanun diorang ada simbol long head. Dan seolah-olah Space Pirate tu diciptakan dan sebenarnya adalah android. Pasal kita boleh tengok kat badan diorang ada meter. Dan possibly Dr. Tsukimi yang kita boleh tengok tengah repair bangsa buatan automata kat sini juga berasal dari bangsa long head. Dan menariknya dalam siri One Piece sekarang ni kita diperkenalkan dengan seorang ketua ninja tersohor, Fukurokuju, yang juga memiliki kepala panjang yang possibly dari sub-race long head yang pakar dalam kajian saintifik. So, maybe sebenarnya dia bukannya handal dalam teknik ninja, tapi hanyalah menggunakan kepakaran saintifiknya. Macam Raizo, diorang panggil dia ninja, padahal dia bukan pakar dalam ninja. Possibly sebab dia ada satu keunikan devil fruit yang mampu untuk menghasilkan scroll. Dan possibly Dr. Vegapunk juga berasal dari bangsa long head yang mampu menghasilkan pasifista seperti mana yang kita boleh tengok sebelum ni. Dan sehandal salah seorang dari saintis yang mampu menghasilkan android Space Pirates ni. Siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ini aku bawakan kepada korang dua YouTube channel, iaitu YouTube channel Sham City yang mana dia banyak menghasilkan konten-konten tentang info-info ataupun comparison untuk anime, kartun dan game characters. Satu lagi YouTube channel dia adalah Shampala. Dia banyak menghasilkan konten-konten comparison semua pasal bola sepak, lebih kepada teammates, kids yang players pakai di setiap liga. So I hope korang semua support our nakama dengan subscribe YouTube channel dia. Jom kita tengok sikit video dia. So guys, jom kita sama-sama bantu dia untuk capai lebih ramai viewers dengan share channel dia di Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Link kedua-dua YouTube channel ni aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Save Palestine. Mari kita sama-sama support saudara mara kita di Palestin dari kekejaman Zionis Israel laknatullah, membeli sambil menderma. Dengan setiap pembelian baju, RM2 akan disumbangkan ke tabung yang menyalurkan bantuan ke Palestin. Harga satu helai bernilai RM45, tapi kalau korang beli 3 helai, harga ditawarkan hanya RM125 sahaja dan terhad untuk 50 pieces sahaja. Postage hanyalah RM5 untuk Semenanjung Malaysia dan RM8 untuk Sabah Sarawak. So kalau korang berminat, korang boleh hubungi nombor WhatsApp yang aku sediakan di ruangan description di bawah. So, bulan dan bangsa, pada aku tak mustahil diorang ni pernah berada di bulan diorang masing-masing, dan disebabkan satu insiden besar, diorang telah berhijrah dari tempat asal diorang untuk membina kehidupan baru. Dan seperti mana yang kita boleh tengok semasa Profesor Clover teringatkan pasal The Ancient Kingdom, ia menggambarkan satu kerajaan besar sambil permukaan tanahnya berkawah macam permukaan bulan. Dan menariknya dalam kata-kata terakhir Lady Toki
Dia juga ada mengaitkan pasal bulan. You are the moon, unaware of the dawn. May your purpose be fulfilled and cast night shadow on the night woven of 20 years and shall know the brilliance of the dawn. Kamu adalah bulan yang tidak mengetahui akan fajar. Semoga hasrat kamu akan tercapai dan melemparkan 9 bayangan pada malam yang ditenun selama 20 tahun dan kamu akan melihat keindahan fajar itu. At first aku ingat 9 bayangan tu mewakili the 9 red scabbard. Tapi lepas aku baca-baca balik chapter-chapter lepas dan teori-teori yang dibuat oleh penteori-penteori yang lain, aku rasa 9 bayangan tu sebenarnya mewakili 9 bangsa yang sebelum ini menentang satu musuh yang sama. One common enemy yang memiliki ataupun mencuri teknologi-teknologi yang ada pada setiap 9 bangsa ni dan menjadikan diorang sangat-sangat kuat. And that enemy possibly adalah bangsa demon yang sebelum ini telah menghancurkan 8 bangsa ni satu persatu dan menghancurkan tanah tempat tinggal diorang. As we know, Toki telah datang dari masa 800 tahun masa dulu dan possibly dia mengetahui segala-galanya tentang bangsa-bangsa ni semua. Dan setelah setiap bangsa berjaya dihancurkan satu persatu dan berjaya mendapatkan teknologi diorang, akhirnya bangsa demon ni cuba untuk menghancurkan satu bangsa yang bernama bangsa manusia. Tapi dia telah gagal untuk hancurkan bangsa manusia ni sebab 8 bangsa yang lain yang sebelum ni dia telah berjaya hancurkan telah memihak kepada bangsa manusia. Dan dengan gabungan ke-9 bangsa itulah terbentuknya the Ancient Kingdom yang dipimpin oleh satu sosok yang dikenali sebagai Joy Boy. Joy Boy telah memimpin kerajaan itu dengan megah gemilangnya dengan menganjurkan prinsip kebersamaan, kesamarataan dan hidup dengan damainya bersama-sama. Dan seperti realiti dunia sebenar, takkan semua yang akan bersetuju dengan pendapat kita, dengan apa yang cuba kita anjurkan. Jadi berkemungkinan ada beberapa dari kalangan bangsa manusia ni tak bersetuju dengan tindakan dan dasar yang telah digubal oleh Joy Boy. Dan disitulah menjadi titik tolak untuk bangsa demon ni mula menghasut. Jadi si bangsa iblis ni telah menghasut bangsa manusia untuk menyebelahi pihaknya. Dan dengan menawarkan satu ganjaran besar sekiranya diorang memihak kepada dia, dan antara hasutan bangsa demon ni berkemungkinan termasuklah hasutan perkauman yang telah menjadi seperti isi dan kulit sampailah sekarang dan susah untuk dibuang. Mengatakan bahawa 8 bangsa yang lain yang datang kepada bangsa manusia hanyalah bangsa yang menumpang di tanah mereka. Jadi dari situlah bermulanya mekarnya sentimen perkauman, diskriminasi terhadap kaum yang kekal wujud sampai sekarang. Jadi manusia-manusia yang terperdaya telah bersekutu dengan bangsa demon ni yang terdiri daripada 20 kerajaan manusia telah bersekongkol dengan bangsa demon dan akhirnya the Ancient Kingdom yang terdiri daripada 8 bangsa yang badly wounded sebelum ini dan bangsa manusia telah pun berjaya dikalahkan. Dan berkemungkinan merasakan bersalah kerajaan Alabasta telah keluar dari kerajaan pimpinan bangsa demon tu. Jadi berbaki 19 kerajaan inilah yang membentuk the world government sampai ke sekarang. Dan kalau kita tengok balik, semua yang hadir masa persidangan Reverie adalah dari kalangan bangsa manusia kecuali King Neptune je lah yang nak meneruskan aspirasi Lady Otohime untuk hidup bersama-sama bangsa manusia. Dan sebab tu jugalah tak ada bangsa lain dari kalangan Celestial Dragon. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Please drop your own thought regarding this video di ruangan komen kat bawah, okay? And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi